Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah malam ini kita sambung kembali pengajian berkaitan fiqh solat berjamaah ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita sedang membicarakan tentang keharusan bagi makmum yang muwafiq untuk ketinggalan daripada imamnya asalkan jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang jika makmum itu ada keuzuran. Dan sekarang kita tengah nak bincangkan apakah dia keuzuran itu. Keuzuran itu. Kalau tak ada uzur, dia setakat boleh ketinggalan 1 rukun masih dimaafkan lagi, bukan masanya masih sah lagi lah solat dia tu. Tapi kalau dah 2 rukun, ditinggalkan 2 rukun, dah lebih 2 rukun dah, tak ada uzur, batal. Tak kira sama ada rukun yang panjang ataupun rukun yang pendek kalau tak ada uzur. Maksud rukun tu rukun perbuatan lah. Tetapi kalau ada uzur, maka makmum itu dia tak habis lagi baca Fatihah dia boleh menyelesaikan Fatihah dia dan dia boleh kejar imam asalkan imam jangan tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang. So bila kita sebut 3 rukun yang panjang, maknanya rukuk dan 2 sujud. Yang tidak tak masuk, duduk antara 2 sujud tak masuk kerana kedua-dua itu adalah rukun yang pendek. Kita dah baca dah. Apakah keuzuran itu? Kita ulang baliklah sikit pasal nak ambil balik kat tengah tu takut tak tahu cerita dia, kita ulang balik sepintas lalu lah. Jadi dalam bait syair Syekh Azizi rahimahullah, beliau menyebutkan man fi qira'atin li ajzihi bati aw syakka hal qara wa man laha nasi. Tu di antara uzur. Uzur ni maknanya orang yang bacaan Fatihahnya tu lambat disebabkan tabiat dirinya tu sendiri. Dia memang kelemahan diri dia tu sendiri, tak boleh nak cepat lagi dah. Maknanya dia memang baca lambat. So bila dia baca lambat, imam tinggal dia. Imam cepat, imam dah rokok, imam dah i'tidal, imam dah sujud, dia tak habis lagi baca Fatihah. Maka dia boleh ketinggalan sebab dia dikira uzur. Dia boleh kejar imam tetapi jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Jangan sampai imam dah habis sujud yang kedua, masuk naik kepada rakaat seterusnya, dia tak habis lagi, tak boleh lah. Waktu tu dia tak boleh kejar lagi dah. Apa yang dia boleh buat waktu tu? Dia boleh buat tunggu berdiri sekali dengan imam. Mana dia tak dapat lah rakaat itu. Kalau dia nak ikut imam, kalau dia tak nak ikut imam, dia niat mufaraqah, dia perhabis sendiri-sendiri lah. Baik. Jadi berdasarkan bait ini, kita ulang balik. Berdasarkan bait ini kita dapat fahami ada 3 bentuk keuzuran yang diberikan kepada makmum yang muwafiq. 1, makmum baca dengan lambat disebabkan oleh sifat semula jadinya, bukan disebabkan oleh perasaan was-was. Makmum yang begini dibenarkan ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun yang panjang. Jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Contohnya, ni kita dah baca dah minggu lepas ni, tapi tak apa, kita nak ulang balik sikit. Contohnya ketika makmum sedang baca Fatihah, imam telah pun sujud yang kedua. Dia dah baca Fatihah tak habis lagi, imam dah sujud kedua dah.
Ini bererti imam telah meninggalkannya dengan 3 rukun yang panjang tetapi belum melepasi. 3 rukun adalah kan, rukuk, sujud pertama, sujud kedua, dia duduk diri lagi kan. Tapi belum lagi melepasi. Dah 3 rukun tapi 3 rukun panjang tapi belum melepasi lagi. Mana belum lebih daripada 3 rukun lah yang panjang. 3 rukun panjang adalah rukuk dan 2 sujud. I'tidal dan duduk antara 2 sujud tidak dikira. Dalam hal ini jika makmum sempat rukuk sebelum imam bangun daripada sujud yang kedua, maka dia mendapat rakaat itu. Kalau imam tak bangun lagi daripada sujud yang kedua, dia pun rukuk. Dia pun rukuk. Kemudian dia i'tidal, kemudian imam pun bangun. Berarti bukan 3 rukun lah. Mana imam tinggal dia. Sebab apa? Sebab dia dah rukuk dah. Berarti baru 2 rukun lah imam tinggal dia. Baru 2 rukun lah. Kan? Baik. Jika dia belum rukuk sehingga imam bangun daripada sujud yang kedua, berarti dia telah ditinggalkan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Tapi kalau dia tak rukuk lagi, imam dah bangun dah daripada sujud kedua. Imam dah bangun Allahu Akbar, berarti lebih daripada 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk dan 2 sujud lebih dah. Oleh itu, tidak ada pilihan kecuali menanti imam bangun dengan niat menyertai imam pada rakaat imam yang seterusnya. Jadi maksud lebih daripada 3 rukun yang panjang itu pada iaitulah apabila imam telah pun masuk kepada rukun yang keempat. Apa dia masuk rukun keempat? Bila imam dah bangun sampai ke diri dah, masuk berarti lebih daripada 3 rukun yang panjang. Berarti pada ketika itu dia tak boleh lagi nak rukuk dah, dia tak boleh rukuk dah. Walaupun dia tak habis baca Fatihah, maka dia tunggu sajalah imam bangun. Kemudian kalau dia nak niat dia nak ikut imam, dia terus bersama dengan imam. Dia habislah Fatihah dia. Kalau dia tak nak ikut imam, dia mufaraqah lah. Tapi kalau dia ikut imam, maka dia jangan rukuk lagi dan tunggu saja nanti imam habis baca Fatihah, imam rukuk pada rakaat imam yang kedua tu, dia pun rukuklah bersama imam. Berarti dia tak dapat rakaat pertama tadi. Macam kita baru datang, dia jadi macam kita baru datang, imam pada rakaat yang kedua. Ibaratnya macam kita baru join, cumanya dia tak takbiratul ihram balik lah, sebab dia dah sembahyang takbiratul ihram daripada awal tadi, cuma dia tak dapat rakaat itu. Baik. Dengan itu dia tidak mendapat rakaat itu, dah wajib menyempurnakan 1 rakaat lagi apabila imam telah memberi salam. Imam beri salam nanti bila imam, dia ikut je imam, ikut imam kan. So imam masuk rakaat kedua, dia pun ikutlah imam pada rakaat kedua itu. Imam duduk baca tasyahud awal, dia pun duduk baca tasyahud awal bersama imam. Ibarat dia macam orang baru datang kan, ibarat dia macam tu. Macam kita datang dapat imam pada rakaat yang kedua aja. Imam baca tasyahud, kita duduk baca tasyahud jugalah kan. Sebab apa? Sebab mutabaah. Walaupun rakaat pertama itu rakaat pertama kita, rakaat pertama makmum tidak ada baca tasyahud, tetapi oleh kerana mutabaah, min ajlil mutabaah, maka kita wajib duduk juga bersama imam kan. Kita duduk bersama imam pasal mutabaah, pasal mengikut imam. Ini berbeza. Itu kalau dia pasal apa uzur dia tadi? Uzur dia sebab dia ni jenis baca lambat. Baca lambat disebabkan oleh tabiat dia sendiri. Sifat semula jadi dia macam tu. Dia tak boleh nak ubah lagi, nak cepat tak boleh dah. Lain halnya kalau dia baca lambat itu disebabkan oleh was-was. Was-was tak dimaafkan. Was-was tak dimaafkan dia dengan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Was-was hanya dia dimaafkan kalau 1 rukun imam tinggal dia, okey, masih sah lagi. Kalau imam tinggal dia 2 rukun, kemudian imam dah tunduk nak turun sujud, dia tak rukuk lagi, maka berarti dah 2 rukun dah imam tinggal dia, batal sembahyang dia. Kalau was-was, maksud was-was ni apa dia? Dia baca Fatihah lambat, bukan lambat tu sebab bacaan dia tu lambat, tapi dia duduk tak puas hati. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Tak jadi alhamdulillah. Balik dia was-was kan? Dia was-was kata tadi baca mungkin tak kena makhraj lah kan, dia was-was kan. Ada orang macam tu, ada kan. Jadi dia tak yakin betul ke dia baca tadi ni, keluar daripada makhraj dia betul ke. Oleh kerana was-was, maka dia tak diberikan keuzuran untuk ditinggalkan oleh imam lebih daripada 3 rukun yang panjang. Maknanya kalau kata dia was-was juga, kalau dah imam dah masuk pada rukun yang kedua, imam rukuk dan imam i'tidal, kalau imam dah mula nak tunduk sujud itu, dia duk was-was lagi, tak habis lagi, maka dia ni mufaraqah lah. Kalau tidak, batal dia. Pasal apa? Pasal was-was tak boleh. Tapi kalau pasal tabiat, semula jadi dia, memang dia baca slow, dia tak boleh nak ubah lagi dah, dia diberikan kemaafan, dia diberikan keuzuran, boleh kejar imam, asalkan jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Baik.
Nanti kita akan tengok pada perangai seterusnya ada was-was yang dimaafkan. Nanti kita akan nanti pada perangai seterusnya kita baca dulu. Ini berbeza dengan makmum yang bacaannya lambat kerana disebabkan oleh perasaan was-was, maka dia tidak diberikan keuzuran untuk ketinggalan daripada imam sebanyak 3 rukun ataupun lebih daripada 3 rukun yang panjang. Dia hanya boleh ketinggalan daripada imam dengan 2 rukun. Maknanya bila imam dah tinggal dia 2 rukun, kemudian imam nak masuk kepada rukun, nak kira imam dah rukuk, imam dia i'tidal. Kalau kata imam masa i'tidal tu imam dah mula nak tunduk lah, tapi dia belum lagi rukuk, maka batal lah solat dia. Kan kalau dia was-was. Bacaan dia lambat tu bukan sebab dia baca lambat, dia baca cepat, tapi oleh kerana dia was-was dia ulang-ulang kan. Tetapi apabila imam hendak masuk ke rukun yang ketiga, dia mestilah terlebih dahulu telah berpindah. Imam hendak masuk, bukan dah masuk, baru hendak masuk. Kalau dah masuk memang batal lah. Ni baru nak masuk, tidak tu baru nak tunduk, dan nak tunduk itu masih lagi di tahap yang dinamakan berdiri lagi. Masih lagi di tahap yang dinamakan berdiri lagi. Kalau dah tunduk turun tu di tahap yang tak dinamakan berdiri lagi, habis dah. Kan? Apa dia tahap yang tak dinamakan berdiri? Tahap yang tak dinamakan berdiri iaitu apabila dia lebih hampir kepada rukuk. Kan? Bila dia tunduk tu lebih hampir kepada rukuk berbanding lebih hampir kepada berdiri, maka itu dia dikira tak kira berdiri lagi ya. Apa dia sekurang-kurang rukuk? Sekurang-kurang rukuk maknanya tapak tangan boleh kena lutut. Jadi kalau kita bahagikan dua, bila dia tunduk itu tak sampai pada rukuk ni, tapi lebih hampir kepada sekurang-kurang rukuk, berarti dah dia tak dikira sebagai berdiri lagi ya. Bila tak kira berdiri, habislah maknanya dua rukuk tu kan. Kalau sekat dia baru saja nak tunduk, tapi sikit sangat, tak sampai lagi sekurang-kurang rukuk, masih hampir kepada berdiri lagi kan. Dia sempat lagi, makmum tadi sempat rukuk, kemudian i'tidal, maka dia sempatlah boleh kejar imam lagi lah yang tu. Jadi berhati-hati, kalau 2 rukun boleh batal. Kalau 1 rukun dimaafkan lagi. 2 rukun bila imam dah mula nak tunduk pada tu, mula nak tunduk tu dia kira paras bahaya dah. Bila dia tunduk dah sampai ke tahap yang dah tak boleh bagi berdiri lagi, habis saja kan. Sebab 2 rukun dah tinggal. Baik. Itu yang masukkan. Tapi apabila imam nak masuk ke rukun yang ketiga, dia mestilah terlebih dahulu telah berpindah daripada rukun yang dia sedang berada. Maknanya dia berdiri tadi, dia dah selesai Fatihah, dia kena rukuk lah. Tapi kalau dah tak habis juga, tak habis tak ada jalan lain, dia kena mufaraqah lah kan. Tak habis juga Fatihah, dia kena mufaraqah. Kalau dia tak niat mufaraqah, dia ikut juga imam, batal sembahyang dia. Sebab apa? Sebab dia tak diberikan keuzuran. Sebab dia lambat tu bukan sebab tabiat semula jadi dia, tapi sebab was-was. Dia ulang Fatihah, dia ulang 2-3 ayat, ulang pasal was-was kan. Tapi was-was itu ada yang dimaafkan. Nanti kita masuk peringkat seterusnya. Contohnya ketika dia sedang membaca Fatihah, imam telah rukuk dan i'tidal, berarti dia telah ditinggalkan sebanyak 2 rukun, tetapi belum melebihi 2 rukun. Jika dia sempat rukuk sebelum imam turun untuk sujud, maka dia mendapat rakaat itu. Maknanya sebelum imam mula turun, bukan dah turun. Jadi saya beritahu tadi, mana turun tu masih lagi dalam kategori berdiri lagi. Baru nak turun, masih dalam kategori berdiri lagi, walaupun sengit sikit, tapi masih dipanggil sebagai berdiri lagi. Dia sempat rukuk kan, maka dia masih boleh dapat lagi rakaat itu. Tetapi jika imam turun sujud walhal dia belum rukuk, maka dia hendaklah niat mufaraqah daripada imam dan meneruskan solatnya sendiri. Tapi kalau imam turun, dia belum lagi rukuk lagi, dia kena niat mufaraqah, tak ada. Kalau dia tak niat mufaraqah, dia terus ikut juga, batal solat dia. Jika dia tidak berniat mufaraqah dan terus mengikut imam, maka batallah solatnya. Menurut Syekh Imam Ibn Hajar, ini yang kata was-was ada yang dimaafkan. Menurut Syekh Ibn Hajar, jika penyakit was-was itu telah bersebati dengan dirinya, dia memang macam tu, jadi macam tabiat dah lah. Jadi macam tabiat kan. Memang dia ni tiap-tiap kali sembahyang memang akan mengulang-ulang pasal apa, tak perhati. Telah bersebati dengan dirinya dah was-was tu. Yang kita bagi tahu tak dimaafkan tadi, was-was tu sekali sekala je. Ini was-was yang tiap-tiap kali sembahyang mesti dia was-wasnya.
Kan? Dia baca Fatihah, satu ayat tu kadang-kadang 2-3 kali ulang, dia tak puas hati, tak masuk kan. Jadi dah bersebati was-was itu dengan dirinya sehingga tidak boleh ditinggalkan lagi, maka dia disama dengan orang yang lambat pergerakannya, iaitu dah diberikan keuzuran untuk ketinggalan dengan 3 rukun yang panjang. Jadi kalau was-was tu dah bersebati, dah jadi satu tabiat dah, memang tak boleh nak ubah dah macam mana pun, dia ni pun dikira keuzuran juga. Maknanya dia boleh kejar imam selagi imam tak meninggalkannya lebih daripada 3 rukun yang panjang yang kita sebut awal tadi. Itu kalau was-was tu dah bersebati. Habis tu, yang kedua, keadaan keuzuran. Ketika imam rokok, makmum belum lagi rokok. Ni kalau kes macam ni lah. Ketika imam rokok, Allahu Akbar, imam rokok, makmum tak rokok lagi sebab dia baca Fatihah. Kan? Sebab dia baca Fatihah. Tiba-tiba makmum merasa sanksi. Atau bukan sebab dia baca Fatihah, dia belum rokok lagi. Mungkin dia dah selesai baca Fatihah ataupun tak selesai lagi. Kan? Imam rokok, belum imam rokok, dia dah nak rokok, tiba-tiba belum dia rokok tu, dia dah teringat, aku dah baca Fatihah ke belum? Makmum dia sanksi. Tiba-tiba dia sanksi apakah dia telah membaca Fatihah ataupun tidak. Kan? Mungkin masa sebelum imam rokok tadi, imam baca surah sedap sangat dan menghayati surah imam, lalu dia pun terlupa kata dia dah baca Fatihah ke belum, makmum tadi ni. Kan? Tiba-tiba imam pun Allahu Akbar rokok, dia baru nak baru tak turun lagi, tiba-tiba teringat dia tak baca Fatihah ataupun dia sanksi, dah baca Fatihah ke belum? Sama ada yakin tak baca Fatihah ataupun sanksi, ragu. Maka bila dia ragu ataupun syak itu dan dia tak rokok lagi, imam dah rokok, dia tak rokok lagi, oleh kerana itu dia wajib membaca Fatihah, dia tak boleh rokok. Dia kena turun berdiri dan baca Fatihah dulu. Berarti dia juga diberikan keuzuran. Ni contoh keuzuran yang kedua lah. Tadi kita kata, cuba anak-anak tengok syair tu, man fi qira'atin li ajzihi bati. Itu satu yang kita baca tadi. Orang yang bacaannya itu dia lemah, dia lambat disebabkan oleh kelemahan dia. Satu kita dah bincang tadi. Yang kedua, au syakka hal qara wa man laha nasi. Yang keduanya dia syak, dia dah baca ke belum? Kan? Ni yang kita sedang bincang ni. Dia dah baca Fatihah ke belum? Ataupun dia terlupa baca, baru dia teringat, tapi dia tak rokok lagi. Oleh kerana dia tak rokok lagi, imam dah rokok, maka dia jangan rokok lagi. Dia kena baca juga Fatihah. So bila dia kena baca Fatihah, tentulah imam potong dia, imam tinggal dia. Imam lagi tidak, dia masih baca Fatihah lah. Maka dia dikira dapat keuzuran, diberikan kemaafan, asalkan imam jangan tinggal dia lebih daripada 3 rukun yang panjang. Oleh kerana itu dia wajib membaca Fatihah dan dia diberikan keuzuran untuk tertinggal daripada imamnya sebanyak 3 rukun. Yakni dia masih mendapat rakaat tersebut. Maknanya selagi imam belum bangun kepada rakaat yang seterusnya, imam masih lagi sujud. Sebagai contoh, sujud pertama dia sempat rokok, kan? Ataupun imam sujud kedua tapi belum bangun lagi, dia sempat rokok. Dia kejar kan? Imam bangun nak kepada rakaat kedua, dia i'tidal, kan? Imam tengah baca Fatihah tu dia dah sujud. Dia mana dia kejarlah, tapi dia tak lebih daripada 3 rukun yang panjang, dia boleh kejar. Boleh kejar imam tu. Tapi bila dia kejar tu, dia sampai bangun pula masuk kepada rakaat yang kedua, imam pun nak rokok dah. Gimana rokok? Dia baru nak start baca Fatihah. Maka yang tu dia jadi masbuk pada rakaat yang kedua. Rakaat pertama tadi dia muafiq. Maksud muafiq sebab dia muafiq tu yang dia kena baca juga Fatihah dia sebab dia muafiq. Kalau dia masbuk tak apa, imam rukuk, dia terus rukuk je, imam tanggung Fatihah dia. Tapi oleh kerana dia muafiq tu, dia kena baca juga Fatihah tu. Tapi bila masuk rakaat yang kedua, oleh kerana dia kejar tadi, masuk pada rakaat yang kedua, dia pun baru baca Fatihah ada 3 ayat, imam dah rokok dah, kan? Maka waktu itu dia jadi masbuk pada rakaat yang kedua tu. Dia tak perlu habiskan Fatihah dia terus saja rokok bersama imam dan imam tanggung Fatihah dia. Dan dia dapat rakaat itu pada rakaat kedua. Ya? Baik. Kemudian seterusnya.
Sama seperti masalah kedua, iaitu makmum yang belum rokok tetapi imam telah rokok. Imam dah rokok, macam masalah kedua yang kita baca tadi, imam rokok, makmum tak rokok lagi. Tadi makmum dia baru gaya nak rokok, tiba-tiba dia sangsi, ada baca Fatihah ke belum? Maka dia tak boleh rokok, pasal dia tak rokok lagi. Maka dia kena baca dulu Fatihah. Yang ni pula dia kata, tiba-tiba dia teringat yang dia memang tidak membaca Fatihah. Yang tadi dia sangsi, yang ni dia memang teringat, memang dia tak baca Fatihah lagi. Kalau sangsi pun tak boleh rokok kan, apatah lagi memang dia teringat dia tak baca Fatihah lagi. Maka dia diberikan kemaafan. Pasal apa? Dia terlupa. Maknanya dia terlupa lah, dia terlupa baca Fatihah. Masa imam berdiri dengan imam tadi, dia terlupa baca Fatihah. Maka dia diberikan keuzuran, dia kena habis juga, dia kena baca juga Fatihah dia sampai habis. Dia tak boleh lagi rokok bersama imam, nak harap imam tanggung Fatihah dia, tak, imam tak tanggung. Sebab dia makmum yang muwafiq. Dia makmum yang muwafiq. Maka dia wajib membaca Fatihah dan diberikan keuzuran untuk ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Maknanya dia boleh ketinggalan 3 rukun yang panjang. Ini bila sebut 3 rukun tu, anak-anak fahamlah 3 rukun yang panjang, sebab daripada perenggan awal sebelum tu kita dah sebut 3 rukun yang panjang. Lepas tu yang kali kedua tu kita sebut 3 rukun, fahamlah ya. 3 rukun yang panjang. Beza masalah ini dengan masalah kedua ialah dia yakin yang dia tidak membaca Fatihah, manakala dalam masalah kedua dia sangsi apakah telah membaca atau tidak. Beza dia dengan masalah ketiga ni, yang ni dia yakin memang dia tak baca Fatihah, maka dia tak boleh rokok, dia kena baca Fatihah. Yang tadi ni dia ragu-ragu, dia dah baca ke belum? Dia ragu-ragu pun dia tak boleh rokok, dia kena baca Fatihah juga. Sebab apa dia tak boleh rokok bersama imam? Sebab dia makmum yang muwafiq. Kena ingat poin tu, dia makmum yang muwafiq. Kalau dia makmum masbuk, tak ada masalah, dia terus je tinggal sekat mana dia boleh baca, dia terus saja rokok, imam tanggung Fatihah dia dan dia dapat rakaat itu kalau dia masbuk. Tapi kalau dia muwafiq, dia kena habiskan juga Fatihah dia. Ingat lagi, apa maksud muwafiq? Muwafiq maknanya dia makmum yang semasa dia berdiri dengan imam, dia ada masa yang cukup. Dia ada masa yang cukup untuk membaca Fatihah sampai habis. Itu maksud muwafiq. Bukan maknanya dia telah baca ataupun tidak. Dia ada masa yang cukup. Cumanya dia tak baca. Pasal apa dia tak baca? Dia terlupa ataupun dia sangsi. Kan? Masa dah cukup ada. Oleh kerana masa cukup ada, dia jadi status dia muwafiq. Tapi kalau dia tidak ada masa yang cukup, semasa dia join dengan imam tu, dia tidak ada masa yang cukup. Contohnya dia datang tengah-tengah dah, imam tengah duk baca Fatihah dah, ataupun imam dah tengah baca surah dah, dia baru Allahu Akbar. Bila Allahu Akbar, dia terus baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, imam pun Allahu Akbar, rokok. Yang tu dia tak dapat masa yang cukup. Maknanya dia tak dapat masa yang cukup untuk menghabiskan bacaan Fatihah semasa berdiri dengan imam, bersama imam. Jadi yang tu dia panggil makmum yang masbuk. Makmum yang masbuk setakat mana boleh baca saja. Imam dah rokok, dia terus dia rokok, tinggalkan. Maknanya dia imam tanggung Fatihah dia, maknanya dia dapat rakaat itu. Itu bagi makmum yang masbuk. Kita kena tahulah kita ni masbuk ke muwafiq. Kalau kita tahu, kalau kita ragu-ragu kita ni muwafiq ke masbuk, tak pasti, kita jadikan kita sebagai muwafiq. Kita perhabiskan juga baca Fatihah kalau kita tak sure kan. Kadang-kadang kita tak pasti kan. Kita datang Allahu Akbar, tambah pula sembahyang yang bacaan perlahan kan, kita tak dengar imam baca kan. Kita pun saya dapat masa cukup atau kita baca sama ada imam baca laju ke ataupun kita baca perlahan, kita tak pasti. So, kalau kita tak pasti, kita tak pasti sebagai muwafiq, perhabiskan juga baca Fatihah itu ya. Kemudian kalau kita muwafiq, maknanya kita oleh kerana nak menghabiskan bacaan Fatihah, dibenarkan ketinggalan daripada imam jangan lebih daripada 3 rukun yang panjang. Baik. Dalam masalah 2 dan 3, masalah 2 dan 3 tadi yang makmum sangsi dia baca Fatihah ke belum, ataupun masalah 3 yang makmum yakin dia memang terlupa baca Fatihah kan. Jika makmum timbul kesangsian atau teringat yang dia tidak membaca Fatihah ketika dia telah pun rokok, maka dia tidak boleh bangun kembali untuk membaca Fatihah. Sama ada sangsi ke ataupun teringat ke yang dia tak baca Fatihah, tapi waktu dia sangsi itu dia dah rokok dah pun. Imam rokok Allahu Akbar. Waktu tu dia confident kata dia dah baca Fatihah, sebab tu dia rokok kan. Tapi bila dia rokok, barulah dia timbul sangsi, dah baca ke belum Fatihah? Tapi dia dah rokok dah. Dia dah rokok dah.
Ataupun memang dia teringat waktu dia rokok tu, memang dia teringat lah tak baca Fatihah pun tadi. Pasal apa? Pasal duk dengar imam baca Quran tadi ghalib sangat sampai terlupa dia nak baca Fatihah. Kan? Maka dia dah rokok dah. Oleh kerana dia dah rokok, boleh tak dia nak patah balik? Tak boleh lagi. Yang dia kena, yang kita cakap tadi dia kena habis Fatihah ni pasal dia belum rokok. Tapi kalau dia dah rokok, habis dah. Dia tak boleh patah balik untuk baca Fatihah. Dia ikut saja imam. Imam tidak, dia boleh tidak. Imam sujud, dia bersujud, tetapi dia tak dapat rakaat itu. Dia tak dapat rakaat itu. Nanti bila imam salam, dia bangun tambah satu rakaat lagi. Ingat ingat anak-anak. Kalau kita makmum yang muafiq, kemudian kita imam rokok, Allahu Akbar, kita berrokok. Dalam rokok itu kita ragu-ragu. Dah baca Fatihah ke belum? Tak boleh kita patah balik sebab kita ikut imam, sebab kita makmum. Tapi kalau kita sembahyang sendiri, ingat kalau kita sembahyang sendiri ataupun kita jadi imam, kita sembahyang sendiri ataupun kita jadi imam, dalam rukuk itu kita teringat yang kita tak baca Fatihah ataupun kita ragu-ragu kita dah baca Fatihah ke belum, kita kena patah balik. Kalau kita sembahyang sendiri ataupun kalau kita menjadi imam, kita kena patah balik. Tapi kalau kita makmum, kita tak boleh patah balik. Nanti kita tambah satu rakaat. So kalau kita sembahyang sendiri tak ada masalah lah kan, tak ada masalah. Kalau kita sembahyang sendiri, tengah kita rokok tu teringat Allah, tak baca Fatihah lagi lah, bangun balik kan, bangun balik, baca balik Fatihah. Kemudian rokok tadi tak kira, tak lah kan. Masalah dia kalau kita imam kan. Kalau kita imam lah, kita tak ada masalah kan makmum tu lah kan. Imam tak ada masalah kan. Betul tak? Dia imam dia bila dia rokok, dia tiba-tiba dia ragu-ragu, dah baca Fatihah ke belum? Sama ada ragu-ragu ke ataupun yakin terlupa ke, dia kena bangun. Kalau imam, makmum tak boleh. Makmum terus saja, nanti ganti balik satu rakaat. So kalau imam, dia pun bangun. Bila dia imam bangun, masalah kepada siapa? Bukan masalah kepada imam, masalah kepada makmum makmum dah mula keliru kan. Jadi kalau imam bangun, imam dah teringat, imam dia ragu-ragu, dia syak, dia sangsi, dah baca Fatihah ke belum? Tentulah makmum tadi masa rokok tadi confident imam baca Fatihah. Kalau tidak, macam mana dia nak rokok ni lagi imam kan? Betul tak? Jadi kalau kita memang tahu imam tak baca Fatihah, tiba-tiba imam rokok, kita tak boleh rokok dengan dia. Betul tak? Imam dia tak baca Fatihah kan? Dia tak baca Fatihah, kemudian dia rokok saja kan. Allahu Akbar, tiba-tiba macam mana kita tahu tak baca Fatihah? Tiba-tiba tu dia baca qul Allah ya kan. Contohlah kan. Faham imam ni qul Allah ni. Terus lepas tu rokok ya. Confirm lah imam ni tak baca Fatihah dah kan. Imam tak baca Fatihah. Yang tu kita tahu dia tak baca Fatihah. Tak apa, kita tahu dia tak baca Fatihah, maka kita jangan duk ikut rokok dengan dia. Sebab apa? Sebab dia kira macam lupa. Tapi solat dia tak batal sebab dia kira lupa. Orang lupa tak batal. Tapi kalau dia sengaja, memang batal. Dia sengaja batal. Makmum ada pilihan. Makmum nak mufaraqah boleh, nak terus tunggu boleh. Tapi jangan rokok. Tunggu saja berdiri kan. Tunggu saja berdiri kan. Baik. Kemudian kalau kita ini kes ni, kalau kita imam dia tak baca Fatihah, kita tiba-tiba dia rokok dan kita tak nak mufaraqah. Kita nak ikut juga imam. So apa kita buat? Kita terus saja berdiri. Kita jangan rokok. Kemudian imam dia rokok, dia sami Allahu liman hamidah, confident imam tu padahal dia tak baca Fatihah. Kita tahu kan dia confident je. Sami Allahu liman hamidah pun jangan kita. Kemudian kita biarlah dia sami Allahu liman hamidah, kita terus berdiri juga. Biarlah dia sujud apa semua kan. Biarlah dia sujud, kemudian dia bangun pada rakaat yang kedua yang dia sangka rakaat yang kedua tu. Pada rakaat yang kedua tu, kita join, kita masih lagi tunggu sampailah dia baca Fatihah balik pada rakaat yang kedua, dia rokok baru kita rokok. Maknanya apa? Maknanya rakaat pertama dia buat tadi tak jadi pun, tak sah. Sebab apa? Sebab tak ada Fatihah. Tetapi sembahyang imam tu tak batal sebab apa? Sebab dia bukan sengaja. Kan? Dia bukan sengaja. Mungkin kita ihtimalkan, kita tanggung kata dia lupa, kan? So orang lupa dia tak batal, kalau sengaja batal, kan? Tetapi kita makmum tak boleh ikut sebab kita tahu kan, kita tak boleh ikut dia sujud sama, berarti
Kalau dia sengaja batal dan kita yang tahu ni, berarti batal kalau kita ikut. Jadi kalau kita nak ikut juga imam, kita betul saya berdiri sampai biarlah dia rokok, biarlah dia tidak, biarlah dia sujud, duduk antara dua sujud. Kita pun dah habis dapat duduk tengok saja dia kan. Tengoklah dia sujud, untuk imam dia pilih imam dia nak sujud lah kan. Nampak macam mana dia terlupa kan. So bila dia bangun nanti, dia pun baca Fatihah. Dia konon-konon dia anggap kata itu rakaat kedua lah kan. Dia terlupa kata dia tak baca Fatihah. Jadi dia anggap kata rakaat kedua lah. So bila dia anggap kata ada rakaat kedua, dia membaca Fatihah, baca surah bagi contoh. Nanti bila dia rokok, barulah kita rokok bersamanya. Lamalah kita berdiri tu maknanya kan. Lamalah kita berdiri. Barulah kita rokok bersamanya. So bila kita rokok bersamanya, tidak sami Allahu liman hamidah, kita berikut dia. Kemudian kita kena ingat bahawasanya itu adalah rakaat yang pertama. Rakaat pertama bagi kita dan rakaat pertama juga bagi imam. Sebab apa? Kita tahu imam tak baca Fatihah. Mana hak rakaat yang imam buat yang awal tadi sia-sia begitu saja. Cumanya sembahyang ni tak batal pasal dia terlupa. Kita kena ingat itu adalah rakaat pertama bagi kita dan itu juga adalah rakaat pertama bagi imam. Tapi masalah dia, imam tadi dia masih tak perasan kata dia tak baca Fatihah kan. Tentulah bila masuk yang kedua tu, bila sampai habis sujud kedua lagi, dia akan duduk baca tasyahud lah kan. Imam tu dia akan duduk baca tasyahud. Tetapi kita tahu yang dia tak baca Fatihah tadi. Kita tahu rakaat pertama itu tak kira pun, tak sah. Maka sembahyang tu tak sah. Mana rakaat pertama tu tak sah, sembahyang dia masih sah lagi sebab dia lupa kan. Bergantung kepada dia sedar tak nanti pada akhir nanti. Kalau dia boleh teringat dan dia tambah satu rakaat ni, barulah confirm sembahyang dia sah. Kalau dia sampai hujung bagi salam gitu je, maka sembahyang dia tak sah. Kalau setelah itu diberitahu kepadanya lah. So kita macam mana? Kita bila saja dia sudah sujud yang kedua itu, dia duduk untuk tasyahud awal, kita tak boleh duduk dengan dia. Kita tak boleh duduk. Pasal apa kita tak boleh duduk? Sebab kita dalam keyakinan kita itu rakaat yang pertama. Sama ada pada kita ataupun pada dia. Pada kita confirm ada rakaat pertama sebab mana kita rokok lagi, itu baru kita rokok dan sujud kan. Pada dia, kita tahu dia tak baca Fatihah. Berarti dalam keyakinan kita berrakaat pertama, dia berrakaat pertama juga. Kan? Dalam keyakinan makmum. Tiba-tiba dia duduk baca tasyahud awal dan dia tak batal solat dia pasal apa? Dia terlupa. Tapi kita tahu, maka kita tak boleh ikut dia pada duduk itu. Kita kena bangun, berdiri, tunggu dia ketika berdiri. Tunggu dia sampai dia habis dah baca tahiyat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu Muhammad. Kemudian dia baru bangun, barulah dia bangun tu kita baru baca Fatihah. Sebelum tu kita berdiri tunggu saja kan. Barulah kita baca Fatihah dengan dia. Kemudian bila dia masuk kepada rakaat yang ketiga yang dia sangka rakaat ketiga lah kan. Kita tahu itu baru rakaat kedua kan. Kita ikut juga dia. Kita rokok dengan dia. Kita iktidal, kita sujud. Nanti pada bangun daripada sujud yang kedua, tentulah dia akan bangun terus sebab dia anggap kata rakaat yang ketiga. Jadi waktu tu kita nak buat apa? Kita ikut juga dia bangun. Sebab apa? Jangan kita duduk pula untuk baca tahiyat awal. Sebab apa? Sebab kita kata itu rakaat kedua kita. Yalah rakaat kedua kita pun. Tapi tahiyat awal tu hukum dia apa? Hukum dia sunat. Tasyahud awal tu hukumnya sunat. Sekarang ni imam tinggalkan tasyahud awal tu, kita kena ikut imam. Kalau imam tinggal yang sunat, kita kena ikut je imam. Dia tinggal yang sunat. Jadi pada rakaat ketiga tu imam bangun, kita bangun jugalah. Kita bangun juga. Masuk pada rakaat yang keempat pada anggapan imam kan. Pada anggapan imam rakaat yang keempat. Pada kita tahu itu tiga kan. Pada kita. Maka imam pun rokok, tidak kita ikut dia. Habis sujud yang kedua, imam pun duduk tahiyat akhir. Padahal itu rakaat yang ke bawah. Ketiga yang sebenarnya kan. Kita tahu padahal itu rakaat yang ketiga. Mana ada rakaat ketiga? Sembahyang tu sembahyang 4 rakaat lah, bukan sembahyang 3 rakaat. Sembahyang 4 rakaat. Sembahyang Isyak ataupun sembahyang Asar, Zuhur contoh, mana ada baca tahiyat pada rakaat yang ketiga. Jadi di situ kita tak boleh duduk. Kita kena bangun, berdiri, tunggu dia. Kalau kita tak nak mufaraqah,
Kalau kita payah sangat lambat macam ni, kita niat mufaraqah, tu terserahlah kalau kita pilih niat mufaraqah kan. Kita tak nak mufaraqah, kita nak ikut dia juga. Maka kita pun tunggu berdiri. Sambil itu boleh tak kita subhanallah? Boleh je kita subhanallah dia supaya dia kok dia teringat ni kan. Kok dia teringat aku ni ada tak kena ni kan. Manalah tahu tiba-tiba dia teringat, dia cuba call balik. Oh betul lah tadi baca surah je rakaat pertama. Waktu tu kalau dia teringat mungkin dia akan bangun tambah kan. So kalau dia bangun tambah kita boleh join dah kan. Tapi kalau kata dia tak teringat juga kan, terus dia bagi salam lepas tu kan. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ada tunggu dia masa berdiri tu. Kita jangan tunggu dia masa duduk. Kan? Kita bangun tunggu masa berdiri. Berarti kita berada pada rakaat yang keempat berdiri. Tapi duk tunggu dia lah. Tunggu dia bangun. Tiba-tiba dia tak bangun juga. Dia dengarkan itu habis sembahyang dia. Dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Waktu tu kalau kita nak terus, kita kena niat mufaraqah. Mengapa kita kena niat mufaraqah? Kalau kita nak terus sebaik dia bagi salam, sebab selagi mana belum panjang pemisahan antara salam dia tu, ada kemungkinan dia teringat dia boleh patah balik masuk dalam sembahyang dia. Tu kan. Jadi kalau kita nak terus juga, kita kena niat mufaraqah. Berarti tak putus lagi qudwah kita dengan dia tu. Sebab ada kemungkinan nanti dia teringat, berhenti tu tak lama dia teringat balik. Betul lah teringat. Ya walaupun dia dah bagi salam, dia boleh sambung balik satu rakaat lagi. Oleh kerana itu kalau kita nak terus juga selepas dia bagi salam, kita kena niat mufaraqah. Tapi kalau kita tak niat mufaraqah, setelah dia bagi salam, kita jangan lagi meneruskan solat kita. Kita tunggu satu jarak masa yang pada urufnya dikira sebagai telah pun lama, barulah kita sambung sendiri. Setengah ulama nyebut lama tu lama macam mana? Kalau sekadar duduk baca tahiyat akhir tu dah habis dah tu, kira lama lah kan. Ataupun baca Fatihah dah habis, tu kira lama lah. Maknanya waktu tu baru kita sambung ni. Tapi kalau kita nak sambung juga sebelum tu sendiri, kita niat mufaraqah dulu. Sebab oleh kerana imam tu berhenti sembahyang, Assalamualaikum, belum lagi lama, takut ada kemungkinan dia ingat balik, dia boleh masuk balik dalam sembahyang tu. Kan. Nanti kita sembang lain pada hari masa dah cukup dah kan. Oleh kerana masa cukup PKP, insya-Allah kita zimbang pada perbincangan yang lain insya-Allah. Jadi sampai setakat itu saja dulu, kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.